Salam sejahtera. Nama saya Wei Jingshen dan merupakan moderator untuk forum pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini adalah buli pada yang membara. Menurut akhbar Sinar Harian, 4 remaja telah ditahan remah kerana terlibat dalam video tular peras ugut seorang pelajar agama. Hal ini telah menunjukkan bahawa kes buli telah semakin berluasa di negara kita. Hal ini telah dipandang berat oleh pelbagai pihak kerana isu ini memang mendatangkan kesan yang amat serius sehingga kes bunuh diri berlaku. Menurut utusan digital, sebanyak 1,738 kes bunuh diri dicatat oleh polis diraja Malaysia sejak 2019 hingga Mei 2021. Sebelum kita mengupas lagi tentang isu kes buli ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel pertama kita pada hari ini ialah Saudara Vision. Apa khabar Saudara Vision? Selamat petang Jinshen, saya khabar baik. Ahli panel kedua kita pada hari ini ialah Saudara Eng Jay Hao. Apa khabar Saudara Jay Hao? Selamat petang, khabar baik saya. Dan ahli panel ketiga kita pada hari ini ialah Saudari Cynthia. Apa khabar Saudari Cynthia? Terima kasih saudara moderator, saya dalam keadaan baik. Salam forum buat semua. Seperti mana yang kita tahu, buli merupakan satu perbuatan yang amat menjijikkan. Tetapi, adakah kita tahu tentang definisi sebenar perkataan buli ini dan di manakah tempat yang sering berlakunya buli? Jadi, soalan ini saya ingin ajukan kepada ahli panel pertama kita pada hari ini, Saudara Vision. Dipersilakan Saudara Vision. Terima kasih Jinshen. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Vision Chalamchat dan saya merupakan ahli panel 1 untuk hari ini. Kamus Dewan mendefinisikan buli sebagai perbuatan mendera, mempermainkan seorang supaya dapat menyelesaikan diri dengan suasana yang baharu. Pembuli mempermain-mainkan orang, biasanya orang yang lemah, dengan tujuan untuk menggertak, mencederakan, menakutkan orang yang berkenaan. Kes buli berlaku kerana wujudnya perbezaan antara satu sama lain. Contohnya, perbezaan kaum, agama, ciri fizikal luaran seperti saiz tubuh badan dan banyak lagi. Satu lagi contoh adalah perbezaan status kewangan. Biasanya, orang anggota dari lapisan bawah dengan latar belakang keluarga yang miskin menjadi mangsa buli. Sesiapa juga mungkin menjadi seorang pembuli, tidak kira kawan-kawan, guru-guru, adik-beradik ataupun rakan sekerja. Sebenarnya, buli berlaku di mana-mana sahaja. Hadirin sekalian, tahukah anda, mungkin anda juga merupakan seorang pembuli. Walaupun tanpa kesedaran anda, perbuatan yang tidak sengaja mungkin juga menyakitkan hati kawan-kawan anda. Walaupun biasanya kes buli diperhatikan di pusat pendidikan seperti sekolah dan pusat tuition, ia juga dicatatkan di tempat bekerja antara rakan sekerja, terutamanya terhadap pekerja baharu. Ini mungkin disebabkan pekerja yang telah bertahun-tahun pengalaman ingin menunjukkan penguasaannya di tempat kerja. Tambahan lagi, perbezaan pendapat sukar dielakkan terutamanya semasa bermesyuarat. Pekerja tua yang bersikap sombong tidak dapat menerima idea yang baharu dan perubahan terhadap rutin kerja harian mereka. Lalu, mereka berasa marah dan ingin menunjukkan perasaan mereka. Akibatnya, mereka menolak semua kerja yang membosankan dan sukar kepada pekerja baharu ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kes buli juga boleh berlaku di bawah bumbung rumah anda sendiri. Tanpa tekanan terhadap disiplin dan keadilan oleh pihak ibu bapa di sebuah institusi kekeluargaan, anak-anaknya yang berumur lebih besar mungkin akan mengambil kesempatan untuk menunjukkan penguasaannya terhadap adik-adik mereka. Ia mungkin disebabkan perasaan cemburu atas perhatian yang berat sebelah dan tertumpu kepada anak-anak yang lebih kecil sahaja. Tambahan lagi, kekurangan komunikasi di antara anggota kekeluargaan akan membawa kepada kehilangan perasaan kasih sayang di dalam rumah. Jadi, secara konklusinya, walaupun kes buli paling kerap diperhatikan dan dilaporkan di institusi pelajaran seperti sekolah rendah ataupun sekolah menengah, jangan ingat bahawa ia tidak berlaku di tempat lain, seperti tempat kerja ataupun rumah sendiri, yang sepatutnya menjadi tempat perlindungan anak-anak kita. Bak kata pepatah,
Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Itu sahaja daripada saya. Saya serah balik kepada moderator. Terima kasih Saudara Vision. Begitu terangnya penjelasannya yang disampaikan. Betul itu. Kadang-kadang kita mengatakan perkataan yang kasar hanya untuk bergurau dengan kawan-kawan, tetapi tiada niat untuk menyakitkan hati mereka. Namun begitu, mungkin mereka tidak akan berasa selesa dengan tingkah laku tersebut. Oleh itu, jadikanlah ini sebagai satu pengajaran kepada anda semua agar sentiasa memerhatikan tingkah laku diri sendiri. Soalan seterusnya, saya ingin mengajukan kepada Saudara Jehao, iaitu buli boleh dipisahkan kepada beberapa jenis. Dipersilakan Saudara Jehao. Terima kasih Saudara Wei Jingsen. Salam sejahtera dan satu Malaysia. Nama saya Ng Jehao dan saya merupakan ahli panel kedua dalam Moral Forum ini. Terdapat berbagai jenis kes buli yang sering berlaku dalam kalangan pelajar. Jenis kes buli pertama adalah buli fizikal. Sejak dahulu lagi, buli fizikal merupakan buli yang paling mudah untuk mengenal pasti berbanding dengan jenis buli yang lain. Buli fizikal berlaku apabila pembuli menggunakan tindakan fizikal yang sering menyebabkan kecederaan kepada mangsa untuk mendapatkan kuasa dan mengawal sasaran mangsa. Buli fizikal sering berlaku di sekolah. Namun, buli fizikal boleh berlaku di mana-mana tempat sahaja tanpa mengira usia. Beberapa contoh buli fizikal adalah seperti ejekan, serangan lisan, fizikal dan pemusnahan harta benda orang lain. Lain daripada itu, perbuatan yang pembuli sering lakukan termasuklah menendang, memukul, menumbuk dan serangan fizikal dalam bentuk lain. Jenis buli yang seterusnya adalah buli secara tidak langsung. Buli tidak langsung boleh dikatakan sebagai jenis buli yang paling kritikal di antara semua jenis buli. Buli ini berlaku apabila pembuli cuba mengancam atau memusnahkan reputasi seseorang dengan menyebarkan kabar angin palsu secara terbuka dan bergosip tentang mangsa di belakang mereka. Ini mungkin akan menyebabkan mangsa membuat perubatan yang menyakitkan diri sendiri. Dasar-dasar ini, buli cyber juga dikenalkan sebagai pembulian zaman digital yang sering berlaku melalui alat-alat digital seperti telefon bimbit dan komputer. Buli cyber sering berlaku di pelantar laman sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter di mana orang lain boleh melihat, menyertai serta berkongsi kandungan tersebut. Menyiarkan bahan atau imej yang mencolok mata dan mengkritik seseorang atas talian merupakan contoh-contoh buli cyber sejak akhir-akhir ini. Tujuan pembuli membuat demikian adalah untuk memalukan orang lain. Ini termaksudlah menyiarkan atau berkongsi berita palsu yang tidak elok dengan orang lain, terutamanya perkara yang mangsa tidak mempunyai keberanian untuk bersemuka. Tambahan pula, teknologi yang canggih kini membuat pembuli berasa selamat dan dari segi privasi atas talian. Ini akan menyebabkan perbulian dalam talian sering berlaku tidak berhenti-henti. Di samping itu, buli secara lisan juga merupakan salah satu jenis buli. Buli secara lisan berlaku apabila pembuli menggunakan perkataan atau bahasa yang tidak sopan untuk kelihatan lebih berkuasa demi mendapatkan kuasa dan kawalan ke atas sasaran. Pembuli sering memilih sasaran mereka beralaskan cara mereka melihat, bertindak atau berkelakuan. Buli secara lisan lebih sukar dilihat dan dihentikan kalau dibandingkan dengan buli fizikal. Saya berpendapat demikian kerana perbuatan tersebut sering berlaku apabila orang dewasa sibuk bekerja dan tidak berada di sekitar atau berdekatan untuk menghentikannya. Justru, ramai orang dewasa menyatakan bahawa perkara-perkara yang dikatakan oleh anak-anak tidak bermakna apa-apa. Kesannya, budi lisan dan penggunaan bahasa yang tidak sopan akan menyampaikan akibat yang serius dan boleh meninggalkan parut emosi yang mendalam. Jenis buli yang seterusnya adalah pencerobohan perhubungan. Buli pencerobohan perhubungan juga dikenali sebagai buli emosi. Ia merupakan sejenis buli di mana remaja dan remaja cuba menyakitkan rakan sebaya mereka atau menyalahgunakan kedudukan sosial mereka. Misalnya, pembuli sering menghalang orang lain daripada kumpulan, menyebarkan kabar angin yang akan memanipulasikan situasi dan memecahkan kepercayaan seseorang terhadap sesuatu barang. Sebenarnya, tujuan pembuli adalah untuk meningkatkan kedudukan sosial mereka dengan mengawal sasaran mangsa atau membuli orang lain. Remaja yang pernah menerima pencerobohan hubungan mungkin akan diusik, dihina dan dikecualikan oleh kawan-kawan.
Buli seksual sering berlaku berdasarkan tindakan berulangan dan perbuatan yang dapat memalukan seseorang dari segi seksual. Contohnya, pembuli boleh memberikan komen kasar dan tidak sopan tentang daya tarikan dan perkembangan seksual atau aktiviti seksual mengenai seorang gadis. Tambahan pula, buli seksual juga berpeluang membuka pintu kepada serangan seksual. Gadislah yang sering menjadi sasaran pembulian seksual ini. Khususnya, seorang lelaki mungkin menyentuh mereka dan dengan sesuka hati memberi komen kasar mengenai mayat mereka dan sebagainya. Setakat ini sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudara Ng Jie Hao yang telah menjelaskan jenis-jenis buli dengan begitu teliti sekali. Jelaslah bahawa buli dapat dibahagi kepada 6 jenis dan tiada satu yang akan menyenangkan hati orang lain. Terutamanya buli secara lisan yang juga perlu dipandang berat oleh pihak lain. Seterusnya, saya ingin bertanya saudari Cynthia, apakah ciri-ciri seseorang pembuli dan mangsa buli? Dipersilakan saudari Cynthia. Terima kasih saudara moderator. Salam sejahtera kepada semua. Saya Cynthia Nisinja dan merupakan ahli panel ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang saya akan jelaskan tentang ciri-ciri pembuli. Antara ciri pembuli termasuklah pembuli biasanya mempunyai ramai kawan. Ini juga membawa maksud bahawa kebanyakan kes buli tidak akan dilakukan secara individu. Sebaliknya, pembuli akan membuli dengan kawan-kawan ataupun dengan geng yang akan menimbulkan kes gangsterisme. Seterusnya, pembuli juga biasanya seorang yang berpengaruh dalam kawasan atau situasi tersebut. Keadaan ini telah menyebabkan mangsa buli dan penonton berasa takut untuk meluahkan kesusahan dan masalah mereka yang dibuli. Di samping itu, pembuli juga biasanya mempunyai tubuh badan yang besar, tegap dan tinggi. Di sekolah, kadang-kadang pembuli ialah mereka yang merupakan pelajar menengah atas. Kejayaan membuli pelajar junior ataupun pelajar yang umurnya lebih kecil daripada mereka akan menunjukkan kekuatan dan kuasa mereka yang tidak mudah diketak. Situasi ini mungkin akan menimbulkan perasaan puas hati terhadap pembuli dan mereka akan selalu membuli orang lain. Pembuli di sekolah juga mungkin akan menganggap membuli satu cara untuk menghilangkan perasaan bosan di sekolah. Keadaan ini juga telah menunjukkan personaliti seseorang pembuli yang mementingkan diri. Pembuli tidak akan berasa simpati terhadap perasaan mangsanya setelah dibuli oleh mereka. Mereka tidak akan rasa simpati terhadap perasaan mangsanya setelah dibuli oleh mereka. Mereka sengaja buat apa-apa sahaja terhadap mangsa-mangsa mereka. Pembuli mungkin kelihatan mempunyai harga diri yang tinggi, tetapi sebenarnya mereka hanya mempunyai narsisme rapuh. Mereka kurang empati terhadap orang lain dan mempunyai tahap kerisauan yang rendah mengenai akibat perbuatannya. Selain itu, pembuli juga mempunyai personaliti yang impulsif di mana mereka mudah marah. Pembuli mengalami kesukaran untuk menahan diri dari tingkah laku mereka. Sekiranya mereka berasa tidak selesa dengan apa-apa masalah atau keadaan, mereka akan meluahkan perasaan dengan membuli. Lain daripada itu, ciri-ciri pembuli juga termasuklah mempunyai masalah disiplin yang sering melanggar peraturan atau undang-undang. Mereka tidak akan memberi kerjasama yang atas arahan-arahan yang diberi. Mereka ingin menjadi orang dominan yang suka mengawal. Kadang-kadang sebab pembuli melanggar peraturan adalah supaya orang lain boleh memberi perhatian kepada apa yang dia lakukan. Pembuli ingin mendapat perhatian orang lain dan keadaan ini sering berlaku kepada anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang secukupnya daripada ibu bapa. Jadi, mereka yang melakukan apa-apa sahaja yang akan menarik perhatian ibu bapa masing-masing. Setengah pembuli juga merupakan mangsa buli. Benarkan saya jelaskan ciri buli terakhir, iaitu pembuli akan melihat keganasan dengan cara yang positif. Mereka mungkin akan berasa itulah salah satu cara untuk menghilangkan perasaan dalam hati mereka yang dapat menenangkan dan menjadi mereka berasa selesa. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri mangsa buli. Ciri-ciri fizikal mangsa buli termasuklah biasanya mangsa buli mempunyai ciri fizikal yang lemah dan bertubuh kecil. Di sekolah, mangsa buli selalunya terdiri daripada pelajar baharu yang mungkin tidak mempunyai ramai kawan.
Bukan itu sahaja, mangsa buli juga bersikap manja yang sering menimbulkan perasaan tidak selesa terhadap orang lain. Pada masa yang sama, kebanyakan anak yang manja mempunyai personaliti yang lemah dan mudah menyerah kalah. Semasa pembuli mendapati seseorang itu lemah, mereka akan mengambil kesempatan atas seseorang itu dan dia akan menjadi mangsa buli. Seterusnya, faktor sosioekonomi juga akan menyebabkan seseorang itu menjadi mangsa buli. Sebagai contohnya, dalam satu kelompok kumpulan pelajar, semua rata-ratanya sosioekonominya adalah sederhana. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dari sosioekonomi yang agak tinggi atau agak rendah. Dalam keadaan ini, dapatlah nampak faktor perbezaan dari sosioekonomi. Jadi, yang sederhana akan membuli yang kaya atau miskin itu, di mana mereka merupakan kelompok minoriti dalam sesuatu keadaan. Selain itu, dari segi sikap, mangsa buli juga biasanya orang yang suka bersendiri atau mempunyai kemahiran sosial yang rendah. Hal ini telah memberi kesempatan kehadap pembuli untuk membuli mangsa tersebut. Mangsa buli juga terdiri daripada mereka yang mempunyai kelainan diri seperti dari segi pertuturan dan perbuatan. Mangsa buli juga mungkin mempunyai sikap provokatif secara semula jadi, di mana mereka mudah menimbulkan perasaan kemarahan orang lain. Setakat sahaja daripada saya akan serah kembali kepada saudara moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Cynthia yang memberikan penjelasan dengan begitu jelas. Jadi, setelah kita mendengar penjelasan Saudari Cynthia, kita dapatlah mengenali bahawa mengenal pasti ciri-ciri pembuli dan menjauhi mereka supaya tidak menjadi mangsa buli yang seterusnya. Mangsa buli juga perlu menguatkan fizikal dan mental mereka untuk berdentang pembuli supaya tindakan buli yang lebih kritikal tidak akan berlaku. Setelah mengenal pasti ciri-ciri pembuli dan mangsa buli, saya ingin menjemput Saudara Vision untuk menjelaskan punca-punca berlakunya gejala buli. Jadi dipersilakan Saudara Vision. Baik, Jinshen. Menurut kajian yang telah saya buat, terdapat beberapa ciri-ciri pembuli dan mangsa yang jelas dapat dilihat. Sehubungan dengan itu, punca-punca berlakunya gejala buli juga dapat dikesan. Buli mungkin berlaku kerana kekurangan pendidikan di rumah. Pembuli tidak memahami bahawa apa yang dilakukannya akan menyebabkan trauma fizikal dan juga emosi terhadap mangsanya. Jadi, mereka mengejek, menolak dan menampar kawan-kawannya tanpa memikir akan perasaan mereka. Menurut Muhammad Isa pada tahun 2019, terdapat juga mereka yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat. Ini menyebabkan mereka melakukan apa-apa yang diinginnya mengikut nafsu dan kemahuan. Buli berlaku kerana pembuli tidak dapat menerima perbezaan antara mereka dengan orang lain. Individu yang bergolongan minoriti seperti yang merupakan kaum ataupun agama yang berbeza mungkin menjadi mangsa buli. Seterusnya, seperti yang dinyatakan oleh Abdul Latif Ahmad pada tahun 2005, kekurangan pengawasan dan disiplin yang longgar di sekolah juga mendorong berlakunya gejala membuli ini. Pihak sekolah yang kurang peka dan tidak mengambil peduli tentang disiplin sekolah serta kelonggaran disiplin memberi peluang emas kepada para pelajar untuk mengambil kesempatan dalam melakukan gejala sosial seperti gejala membuli. Kelonggaran disiplin juga menyebabkan pelajar, terutamanya pelajar lelaki, menunjukkan keberanian mereka dan mengambil peluang untuk melakukan apa sahaja perkara secara bebas. Dan ini adalah disebabkan tiada pihak yang mengambil peduli sehingga membawa masalah-masalah yang tidak bermoral. Kajian beliau dibukti 5 tahun kemudian pada tahun 2010 di mana Akhbar Harian telah menyatakan bahawa Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Bintang telah menunjukkan kes buli yang terbanyak mengikut kajian dan faktor kelonggaran disiplin di sekolah tersebut merupakan antara faktor utama yang menjadi pemangkin utama gejala ini berlaku. Selain itu, buli juga berlaku disebabkan pengaruh televisyen dan media massa. Faktor umum yang semakin menaik menjadikan seseorang itu ingin membuli adalah hasil pengaruh daripada sebaran idea yang tidak bermoral di media massa.
Contohnya, video di YouTube dan TikTok yang mempunyai elemen gurauan ataupun prank sebagai hiburan. Bahan seni yang memaparkan sisi buruk sebuah masyarakat tidak sepatutnya menjadi tontonan umum kerana kanak-kanak yang kecil mudah terpengaruh dan ingin mencuba perkara baru. Penggiat seni dan stesen televisyen hendaklah memaparkan keindahan dan kemakmuran serta kekayaan budi bahasa rakyat kita dengan lebih banyak dan kerap agar ia menjadi ikutan anak muda dan membina masyarakat yang bahagia dan harmoni. Seterusnya, izinkan saya menambah lagi ciri-ciri pembuli dan mangsa. Menurut Khalid pada tahun 2007, seorang pembuli iaitu seorang yang melakukan kegiatan buli biasanya mempunyai fizikal yang lebih besar berbanding orang yang dibuli. Jika di sekolah, biasanya pelajar yang lebih tua seperti pelajar tingkatan 3, 4 dan 5 lebih cenderung terlibat dalam kegiatan buli kerana merasakan mereka lebih besar daripada orang yang dibuli. Pembuli juga biasanya terdiri daripada pelajar yang sebaya umurnya dan mereka membuli dalam kumpulan. Dengan cara ini, mereka merasa lebih kuat dan sukar digugat oleh pelajar lain, terutamanya pelajar yang ingin dibuli. Menurut beliau juga, pelajar yang kerap dibuli merupakan pelajar yang bertubuh kecil, pelajar baru ataupun pelajar kerap mendapat pujian dan perhatian guru di dalam kelas. Antara ciri-ciri seorang yang menyebabkannya menjadi seorang mangsa merupakan hal-hal yang berada di luar kawalannya. Secara ringkasnya, kes buli berlaku disebabkan kekurangan kasih sayang di rumah, kekurangan pendidikan, pegangan agama yang lemah dan masyarakat yang kekurangan nilai bertolak ansur. Ciri-ciri seorang pembuli adalah orang yang bertubuh badan lebih besar dan lebih berkuat. Manakala ciri seorang mangsa biasanya bertubuh badan lebih kecil dan lemah. Akhirnya, saya harapkan bahawa anda semua dapat mengawal tingkah laku dan percakapan anda dengan tidak mengejek orang yang bertubuh badan kecil ataupun mempunyai kekurangan fizikal yang tampak. Jadikanlah institusi pelajaran sebagai sebuah tempat yang selamat untuk menyerap dan meluaskan pengetahuan tanpa perasaan ketakutan. Dengan ini, saya serahkan balik kepada moderator Jinshen. Sekian. Terima kasih Saudara Vision yang telah mengenal pasti punca-punca kes buli dengan begitu ketara. Jelaslah bahawa pelbagai aspek yang mampu menjadi punca-punca bagi gejala buli berlaku dan menyebabkan gejala buli semakin berluasan di negara kita. Selepas kita membincangkan punca-punca buli, saya ingin menanya Saudara Jehau, apakah kesan-kesan buli yang akan membawa kepada seseorang pembuli dan mangsa buli? Terima kasih Saudara Ujingson. Kes buli haruslah dipandang serius oleh pihak wajib. Hal ini demikian kerana ia akan memberikan kesan yang jangka masa panjang kepada pembuli dan juga mangsa buli jika masalah ini masih berlaku tidak berhenti-henti. Antara kesan kepada pembuli ialah mereka berkemungkinan akan dibuang sekolah dan dihantar ke sekolah juvana di mana masa hadapan mereka akan terjejas sebab rekod buruk akan mempengaruhi kemajuan akademik mereka nanti. Kesannya, permohonan pembuli ke institusi lain mungkin tidak boleh diterima disebabkan rekod buruk sebelumnya. Kesan seterusnya adalah pembuli mungkin mencederakan pasangan atau anak mereka pada masa hadapan. Lazimnya, pembuli sering bersikap senang marah. Ini akan menyebabkan mereka tidak dapat mengawal diri apabila marah. Kesan jangka masa panjang ialah selepas pembuli tersebut sudah menjadi orang dewasa, dia berkemungkinan menjadi seorang yang lebih agresif. Kesannya, mereka akan terjebak dalam kes seperti merogoh, mendera ahli keluarga, mencuri dan merompak. Selain itu, kesan seterusnya adalah pembuli akan diberikan hukuman yang sepatutnya. Salah satu hukuman adalah pembuli akan dipanggil semasa perhimpunan, dia akan merasa malu dan mungkin akan sedar bahawa perbuatan bulinya yang tidak betul. Di samping itu, perbuatan buli oleh kanak-kanak akan dimaklumkan kepada ibu bapa mereka. Apabila ibu bapa mereka mengetahui tentang keluarkan anaknya, jadi anak mereka akan didisiplinkan sebagai satu pengajaran. Salah satu hukuman yang akan diberikan kepada pembuli adalah mereka tidak dibenarkan untuk menggunakan alat teknologi atau keluar bermain dengan kawan disebabkan keluarkan yang tidak elok di sekolah. Kesan kepada mangsa buli pula ialah mereka akan hilang keyakinan diri, mengalami masa emosi dan turut berasa rendah diri kerana malu bertemu dengan rakan-rakan yang lain.
Selain itu, mangsa buli juga akan menghadapi kemurungan yang serius dan mengalami trauma yang teruk. Di samping itu, ada juga mangsa yang mungkin mengalami kecederaan fizikal sehingga menyebabkan kecacatan kekal dan kehidupan mangsa akan menjadi lebih susah. Tambahan pula, mangsa juga mungkin mati atas kecederaan yang terlalu serius. Selain itu, mangsa buli juga berkemungkinan akan membalas dendam kepada pembuli atas perbuatan yang dilakukan kepada mangsa sebelum ini. Mangsa buli akan berasa tidak berpuas hati dan ingin melepaskan kemarahan atau kebencian kepada pembuli tersebut yang pernah menyakitkan dia. Kesan seterusnya ialah mangsa buli akan kehilangan minat dalam semua perkara yang mereka gemari sebelum ini. Khususnya kalau seorang kanak telah dibuli ketika bermain bola sepak, mungkin perbuatan buli tersebut akan menyebabkan mereka perlahan-lahan menjauhi sukan kegemarannya dan akhirnya membawa kesan buruk kepada mangsa buli. Akhirnya, kesan tersebut mangsa buli ialah mereka tidak ingin bersekolah. Sebab utama mereka ingin bersekolah kerana mereka tidak ingin menjadi mangsa buli sekali lagi. Jadi, mangsa buli perlu diberi perhatian yang secukupnya agar mereka tidak tertekan dan dapat menjalani kehidupan biasa. Setakat ini sahaja daripada saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Eun Jae Hao yang telah berkongsi kita tentang kesan-kesan buli. Jelaslah bahawa gejala buli akan mendatangkan kesan yang kritikal kepada semua individu yang terlibat dalam gejala tersebut. Jadi, gejala buli ini sepatutnya ditangani dengan segera sebelum Nisa menjadi bisu dengan menjalankan pelbagai langkah yang efektif. Untuk menerusi perbincangan kita dalam forum ini, saya ingin menjemput saudari Cynthia untuk menjelaskan kepada kita tentang langkah-langkah yang boleh dijalankan untuk membanteras gejala buli supaya tidak berleluasa di negara kita. Terima kasih saudara moderator, hadirin yang dikasihi sekalian. Antara cara yang paling signifikan ialah ibu bapa haruslah memainkan peranan yang penting. Ibu bapa haruslah memberi kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak masing-masing. Tindakan ini amat penting kerana salah satu alasan pembuli membuli adalah kerana ingin mendapat perhatian orang lain. Seterusnya, ibu bapa juga haruslah menjadi teladan yang baik. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan insan yang memainkan peranan dominan dalam mencorakkan peribadi anak-anak sejak usia yang kecil melalui nasihat dan contoh teladan yang baik. Seperti yang kita ketahui bahawa kebanyakan masa anak-anak dihabiskan bersama ibu bapa di rumah. Menuruti aforisma bahasa Melayu, bapa boleh anak rintik. Segala gerak-geri ibu bapa diperhatikan oleh anak-anak tidak kira dari segi percakapan, perbuatan, nilai murni dan bakat emosi juga akan ditiru oleh anak-anak. Oleh itu, ibu bapa mesti menunjuk contoh teladan yang baik kepada anak-anak pada setiap masa. Selain itu, menuruti Albert Einstein, seorang ilmuwan Yahudi, pernah mengatakan bahawa ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Ada dua entry point yang telah dijelaskan oleh beliau. Pertama, ialah tentang pentingnya agama untuk melambari ilmu pengetahuan, dan yang kedua, merupakan ilmu dalam pengalaman agama. Jadi, jelasnya kepentingan agama dalam jati diri seseorang. Antara itu, pendidikan agama perlu diberi kepada anak-anak sejak kecil lagi kerana beruntung bulu piara dari rebungnya. Malahan, teguran secara berhikmah juga perlu dilakukan kepada anak-anak yang berkelakuan negatif agar mereka tidak mengulangi perkara tersebut. Ibu bapa tidak seharusnya hanya memberi teguran. Sebaliknya, setelah setiap teguran, ibu bapa haruslah memberi tahu anak supaya mereka dapat jelas bahawa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka. Seterusnya, pihak sekolah juga haruslah memainkan peranan penting dalam membendung gejala buli. Pelajar akan terikat dengan undang-undang sekolah ketika berada dalam kawasan sekolah. Oleh itu, pihak sekolah perlu mempunyai peraturan yang jelas berkaitan dengan pembuli. Ini bukan sahaja dilakukan dengan menampal poster anti-buli di sekolah, tetapi juga mengedarkan risalah
anti-buli kepada setiap pelajar untuk dibaca bersama dengan ibu bapa. Maklumat yang terkandung dalam risalah ini merangkumi konsep buli, petua mudah untuk menangani insiden buli dan siapa yang boleh dihubungi apabila berlaku kes buli. Contohnya, talian hotline buli. Tindakan ini amat penting kerana peraturan dan undang-undang boleh mengawal pelajar supaya lebih berdisiplin serta tidak melakukan kesalahan mencaburi hak orang lain sewelang-welangnya. Selain itu, pihak kaunseling hendaklah mendidik pelajar tentang keburukan amalan buli terhadap diri sendiri dan pihak lain. Pelajar-pelajar yang terlibat dengan amalan buli hendaklah segera diberi kaunseling dan pihak sekolah hendaklah memanggil ibu bapa pelajar berkenaan. Pihak kaunseling juga perlu mengadakan kempen kesedaran dan ceramah kesedaran tentang gejala buli dan kesan-kesannya kepada pembuli dan mangsa buli. Kempen seperti ini memberi kesedaran kepada pelajar mengenai kesan negatif yang akan berlaku terhadap mangsa buli dan juga pembuli. Menuruti statistik yang telah dijalankan, kempen anti-buli yang dijalankan di Pekan Marang telah mendapat sambutan yang menggalakkan dan lebih kurang 70% kes buli dapat dikurangkan di sekitar kawasan tersebut setelah kempen tersebut dijalankan. Selain itu, peranan pihak kerajaan juga tidak dapat dinafikan. Sebagai contohnya, pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang yang dapat memberi hukuman yang dilaksanakan haruslah seiring dengan kesalahan yang dilakukan oleh pembuli. Tindakan ini amat penting bukan sahaja dapat memberi pengajaran kepada pesalah, malah juga dapat memberi peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kesalahan tersebut. Sebagai contohnya, pembuatan pembuli atau gangster dalam kalangan pelajar sekolah adalah kesalahan juvenil yang boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Mahkamah Juvenil 1947. Akibat kepada mereka yang ditangkap membuli atau melibatkan diri dalam gangsterisme yang dikenai sebagai pesalah juvenil termasuk pemantauan oleh pegawai khas, denda atau kos, dimasukkan ke asrama akhlak sekolah Henry Gurney dan hukuman penjara jika kesalahan itu serius. Akhirnya, izinkan saya memberi sedikit tips untuk mengelakkan diri daripada dibuli. Cara yang paling dominan ialah kita haruslah berkeyakinan diri. Hal ini dikatakan demikian kerana pembuli suka akan membuli insan yang lemah dan tidak akan melawan. Jadi, kita haruslah yakin diri dan percaya kepada diri sendiri. Sebagai contohnya, rakan-rakan boleh cuba mencari perkara yang anda mahir seperti bermain instrumen muzik dan bersukan untuk meningkatkan keyakinan diri sendiri. Seterusnya, anda boleh cuba berkawan dengan orang lain dan elakkan sentiasa bersendiri. Hal ini kerana pembuli suka membuli seorang itu yang kelihatan sentiasa berseorangan dan tiada kawan. Jika anda telah dibuli atau menjadi seorang penonton buli, sila berani untuk melaporkan kes buli tersebut kepada sesiapa yang anda percayai atau kepada pihak berkenaan. Elakkan melakukan tindakan balas dendam atau penderaan secara fizikal dan lisan terhadap pembuli, kerana tindakan tersebut hanya akan memburukkan situasi tersebut. Setakat ini daripada sahaja, saya akan serahkan kembali kepada saudara moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Cynthia atas penjelasannya yang begitu terang tadi. Jelaslah bahawa terdapat pelbagai langkah dapat dilakukan oleh pelbagai pihak dan mereka perlu berganding bahu bagi membendung gejala buli ini dengan kerjasama pelbagai pihak. Saya yakin bahawa gejala buli ini dapat ditangani justru lupus dalam negara kita. Dengan tiadanya kes buli, masyarakat yang aman, damai dan selesa dapatlah dibentuk di negara kita. Setakat ini sahaja forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang gejala kes buli ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang jakna terhadap isu-isu kes buli ini. Selanjutnya membantu dalam membanteras gejala buli di negara kita. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau.
Kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah siri salang sarung, entah kata salah tutup, entah maksud serta sampai. Terimalah salam bersantun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kita pada hari ini. Jadi, setakat ini saja forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua dan terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada semua dan juga moderator. Terima kasih semua dan juga kepada moderator.